Masya Allah, sahabat-sahabat di TikTok sangat cepat. Sekarang dah 2K lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat di TikTok, jom kita target like kita malam ni pun 1 juta. Boleh ke boleh? Ada dari Perlis, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dari Muar Johor, dari KL, Bentong, Pahang. Ya, sebenarnya TikTok kita kena ban dalam beberapa hari. Jadi kita baru dapat live balik. Subhanallah. Apa khabar sahabat-sahabat di media sosial lain? Sebenarnya tak boleh nak sebut. Sebut je kena ban dekat TikTok. Jadi kalau saya tak sebut tu media sosial lain tu, maksudnya saya merujuk kepada sahabat yang berada di BF. Boleh kot sebut yang tu ya, terbalikkan. Saya dari Jurang Mariana, Perak, Elephant Stone, Batu Gajah. Subhanallah. Ya, TikToker daripada Melaka, Muka Biru, Seri Kembangan, Selangor, Marina, Syimah Muhammad. Syukur, Alhamdulillah. Sihat semua ya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, ramai juga yang tertanya-tanya kenapa pagi tadi tak ada kuliah tadabbur Al-Quran juzuk 30. Saya dari Jurang Mariana. Jurang Mariana, unik nama tu kat mana Jurang Mariana? Sahabat-sahabat, sebenarnya kami suami isteri ni dengan ustaz ni, dengan cik suami ni sedang berada di Kuala Lumpur. Asalnya memang nak pulang lah daripada Seremban ke KL. Tapi rupanya pada waktu pagi sangat jam, 2 jam kami betul pukul 7 pun kami tak sempat nak sampai pada waktunya. Akhirnya kami pun carilah penginapan yang berdekatan dengan program. Sebenarnya kami berdua 5 hari ni pagi sampai pukul 5 petang. Pukul 9 pagi sampai 5 petang kami hadir khusus HRDF. Sekarang ni HRDN Okey, HRDF lebih dikenali itulah sebab dia kena director syarikat juga yang kena hadir. Ya. Khusus tu sebenarnya nak dapat sertifikat yang diperlukan untuk syarikat konsultan. Jadi macam itulah, nak develop consultant company ni. Jadi itu antara syarat-syaratnya. Doakanlah hari ni hari pertama sampai hari Jumaat ni. Jadi kena sampai tepat sebelum pukul 9. Akhirnya kita pun tukarlah kuliah kita pada waktu malam. Okey ke kita buat kuliah tadabbur Al-Quran ni tukar pada waktu malam? Okey ke? Okey. Kita kena bersedia untuk berubah mengikut situasi. Okey ke? Okey, ramai lagi yang tengah kelas tadabbur. Ustazah, ada setiap hari ke? Ya, ada setiap hari. Sebenarnya sempena Ramadan kita buat kuliah tadabbur juzuk 30. Kita dah tadabbur 4 surah. Kena tengok balik rekod sebelum ni dekat YouTube ada. Tak boleh sebut. TikTok ni memang mudah sangatlah ban. Dia block apabila kita sebut je media sosial lain. Ya, subhanallah. Ya, faham. Masya Allah. Allahu Akbar. Nampak macam mata saya merah, macam mengantuk kan? Memang sedang berjuang menghadapi mengantuk. Siapa lagi mengantuk sama-sama dengan saya? Kebetulannya malam tadi memang ada pelbagai urusan. Ya. Lepas tu dapat tidur dalam 2 jam lebih je malam tadi adalah kerjanya. Lepas tu hari ni pula kelas daripada pukul 9 sampai pukul 5 non-stop. Masya Allah, dengan subjek yang agak berat. Saya hadiri kelas. Kita panggil workshop lah. Bengkel. Saya belajar. Saya dengan cik suami masuk kelas untuk belajar, cari ilmu. Pukul 9 sampai pukul 5. 5 hari sampai hari Jumaat ni. Jadi itu yang Masya Allah berjuang ni menghadapi mengantuk. Tapi saya sihat walafiat. Okey, siapa yang mengantuk bersama dengan saya, jom kita berjuang sama-sama. Boleh ke boleh? Boleh ya? Ada yang kata nampak muka cengkung. Mungkinlah sebab mata tu lah, mata mempengaruhi. Okey. Alhamdulillah, terima kasih.
yang selalu download, katanya banyak manfaat. Sahabat-sahabat, tadi ada satu soalan yang saya nak jawab. Satu soalan, dikata Ustazah, untuk wanita haid, wanita uzur, mungkin wanita yang sedang nifas, maksudnya dalam keadaan tidak suci, sedang berhadas besar. Hadas kecil, kalau kentut, buang air kecil, buang air besar, hadas kecil lah. Maksudnya kita tidak dalam keadaan berwuduk. Itu maksudnya hadas kecil. Bila sebut hadas kecil, kita perlu ambil wuduk je, terangkatlah hadas tu. Kita pun jadi dalam keadaan bersuci, boleh solat, boleh tawaf, boleh pegang Al-Quran tanpa terjemahan. Okey, subhanallah. Manakala bila sebut hadas besar, maksudnya dia sedang dalam keadaan najis, ataupun ia dari segi hukmi, najis hukmi, dari segi hukum saja. Tapi tidak kotor, tidak jijik. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk wanita-wanita yang sedang haid, jangan bersedih. Walaupun di bulan Ramadan kita tak dapat baca Al-Quran, kita tak dapat solat, bahkan solat sunat tarawih, dan paling utama tak dapat puasa. Tetapi Allah itu maha adil. Allah itu maha adil buat setiap hamba-hambanya. Jadi jawapannya, bagi wanita yang sedang dalam keadaan hadas besar, anda boleh buat apa sahaja amalan. Apa saja amalan, kecuali solat, baca Al-Quran penuh. Tapi kalau baca Al-Quran yang surah yang pendek-pendek yang dijadikan amalan, boleh. Contoh ayat Al-Quran mana yang dah jadi amalan kita, yang kita dah lazimi, dan bacaan itu dah diniatkan doa ataupun zikir. Jadi wanita yang uzur, dia boleh baca Al-Maqsurat. Siapa yang biasa beramal dengan Al-Maqsurat? Al-Maqsurat tu kan dia bermula dengan Al-Fatihah, kemudian bermula dengan 5 ayat terawal daripada surah Al-Baqarah, lepas itu ayat kursi, lepas tu 2 ayat selepas ayat kursi, dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Betul? Lepas tu 3 kul, semua tu boleh dibaca dengan niat zikir. Tapi kalau nak baca Yasin niat zikir tak boleh, itu surah yang besar. Nak baca Al-Baqarah niat sebagai pelindung tak boleh, walaupun memang ada hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Okey, wanita yang haid ataupun yang dalam keadaan nifas tak boleh ambil wuduk, tidak dibenarkan. Sebab mengambil wuduk tujuan untuk mengangkat hadas kecil. Jadi bahkan ada sebagai ulama kata haram. Tapi kalaulah dia dah terbiasa sebelum tidur mesti nak ambil wuduk, dia pun pergi tandas, dia pun buat perbuatan membasuh anggota badan, tapi dia tak pasang niat untuk wuduk. Dia cuma dah terbiasa, bila waktu solat dia pergi basuh muka, basuh tangan apa semua, tapi tak niat angkat hadas, maka tak ada masalah. Niat bersihkan diri je, nak segarkan diri dengan kaedah yang sama sebagaimana wuduk, maka tak ada masalah. Tapi kalau niat angkat hadas kecil, maka sebagai ulama kata ada makruh, ada kata haram. Tak boleh. Sebab apa? Dia berlawanan dengan keadaan fitrah yang Allah buat masa tu. Macam mana kita nak niat angkat hadas kecil sedangkan kita sedang berhadas besar? Takkan terangkat pun hadas kecil. Faham tak sahabat-sahabat? Jadi subhanallah, terima kasih Gaya Said doa. Ya Allah, beri kekuatan pada Ustazah, jangan mengantuk. Ya, insya-Allah. Wanita istiadah tak ada masalah. Wanita istiadah dia ambil wuduk, kemudian dia solat apa? Dia solat Isyak. Lepas tu dia terus sambung solat tarawih, tak ada masalah, non stop. Sebab apa? Untuk solat sunat tak perlu dibersihkan. Dia perlu dibersihkan setiap kali untuk solat fardu saja. Subhanallah, soalan beratnya di TikTok, bagaimana nak capai makam ada karamah? Ya. Jadi nak zikir, yang sedang haid, nifas ke, nak zikir 1000 kali, istighfar, selawat 1000 kali, 1000 kali, tak ada masalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 1000 kali pun tak ada masalah. Apa saja zikir, tidak ada halangan langsung, walau sebanyak mana pun. Mendengar bacaan Al-Quran sendiri menjadi pahala, dan hadir majlis ilmu adalah zikrullah. Majlis ilmu ada zikrullah, sahabat-sahabat. Masya Allah. Okey, tuan puan minta saksikan. Harap menjawab sikit soalan tu ya.
Ustazah, kalau al-mu pun tak boleh wanita yang haid. Tapi di sana ada satu hadis Nabi SAW. Barang siapa, Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melazimi sesuatu amalan lalu terhalang kerana keungzuran, sama ada sakit ataupun uzur syar'i, ataupun kerana musafir, ia tetap dicatat pahala umpama melakukannya. Jadi siapa yang dah melazimi baca surah Al-Mulk pada siap malam sebelum tidur, ataupun selepas maghrib, ataupun selepas isyak, lalu dia uzur dan dia tidak mampu dan tidak boleh baca, maka ia dicatat umpama membacanya. So jangan sedih lah, Allah itu maha adil. ABC Allah bagi cuti kan. Okey, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, kalau hutang solat, okey, kalau hutang solat fardu belum habis, boleh ke buat solat sunat, tarawih dan sunat? Boleh, jawapannya boleh. Dan solat sunat adalah untuk menyempurnakan solat fardu. Kesian sangat, ada setengah orang tu dikata ustazah yang saya dengar, selagi mana tak habis solat qada fardu, kita tak boleh solat sunat. Sebab apa? Solat qada tu lebih utama. Tuan-puan sekalian, kita tetap nak dapat merebut pahala-pahala solat sunat. Contohnya solat tarawih yang ada pada bulan Ramadan saja. Solat sunat solat sunat duha, solat tahajud. Subhanallah. Maka tidak ada masalah pun walaupun kita belum habis qada. Tetapi jangan disebabkan solat sunat kita tak buat solat qada. So buat juga solat qada, lepas zuhur qada zuhur, asar qada asar, subuh qada subuh. Jadi jangan sebab solat sunat memberatkan ataupun melengahkan ataupun membuatkan kita tidak melakukan solat qada sedangkan kita tahu kita ada solat kena qada. Faham ya? Boleh ke kita mendengar je ustazah solat Al-Mulk? Boleh ke? Boleh. Yang uzur, yang haid, tak ada masalah. Tahu apa yang Nabi buat kepada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Sekiranya Aisyah haid, Nabi sengaja duduk, bukan duduk, baringkan kepala di atas riba Aisyah. Aisyah sedang haid ni, datang bulan ni. Lepas tu Nabi riba, letak kepala, bermanja dengan Aisyah dan Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah Nabi nak Aisyah dapat pahala daripada mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan Nabi sendiri pernah minta dengan sahabat yang baca Al-Quran. Lepas tu sahabat ni pun bertanya, ya Rasulullah, aku ni tidak layak ya Rasulullah untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Lalu Rasul kata, aku sangat suka mendengarnya. Lalu sahabat ni baca sampailah ayat yang Nabi menangis esak-esak, barulah dia berhenti. Al-Quran ni tuan-puan sekalian, pegang pun, kalau yang masa tu pegang pun dapat pahala. Tengok saja ayat Al-Quran dapat pahala. Dengar bacaan Al-Quran dapat pahala. Baca Al-Quran dapat pahala. Mendengar tentang penjelasan Al-Quran dapat pahala. Apa saja yang kaitan dengan Al-Quran dapat pahala. Bahagian masing-masing, pahala masing-masing. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi, kejap-kejap kita refresh sikit. Okey, ni tengah panas, kita air sejuk Okey, Alhamdulillah, terima kasih Encik Suami. Okey, berjuang semua sahabat-sahabat, berjuang. Okey, ada yang tanya bab keputihan. Bagusnya soalan-soalan di TikTok ni. Tapi kalau kita jawab semua soalan, tak jadi kuliah kita ni. Okey, keputihan ni sahabat-sahabat semua, wajib solat, boleh puasa, tak batal puasa. Dia ada banyak kategori keputihan. Ada yang kata, ustazah saya tak reti nak bezakan. Oh, Masya Allah. Moderator tolong baca soalan. Okey, sekejap. Nantilah kita buat slot lain khas untuk soal jawab ya. Sebenarnya malam ini kita sebenarnya tadabbur surah At-Takwir. Okey. Ya, saya sebenarnya mengantuk. Letih dan mengantuk, tapi saya sihat, Alhamdulillah. Dan saya akan selesaikan juga tugas ini. Target untuk kuliah tadabbur 30 hari Ramadan, 3 juzuk 30, mesti insya-Allah sedaya upaya akan dilaksanakan. Sebab ini adalah passion saya. Ini adalah apa ya, passion ni apa? Semangat, fokus, keterujaan saya. Masya Allah. Why mengantuk sangat? Malam tadi tidur dan 2 jam lebih. Lepas tu pagi ni full kelas daripada pukul 9 sampai pukul 5 non-stop. Lepas tu bersambung lagi ada beberapa perkara.
Gitu. Tapi alhamdulillah saya sihat. Jangan risau. Okey. Kecintaan, passion. Ya, impian. Itu dia. Okey, kesukaan, target. InsyaAllah sama-sama tuan-puan sekalian teruskan. Okey, di TikTok jom kita tap-tap dan terima kasih yang bagi gift. Kita capai target 1 juta likes malam ni. Terima kasih sahabat-sahabat di page. Terima kasih banyak-banyak di atas yang diberikan. Itu ada satu sedekah. Okey, so sekarang kita akan bacakan surah At-Takwir. Jadi sama je. Okey. Yang ni pun boleh. Masya Allah. Kita baca mula dengan Al-Fatihah. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, teruskan saling mendoakan dan saling memberi salam. Ramai sahabat-sahabat kita minta doa. Malam ini malam yang ke-6 Ramadan. Cepatnya dah 5 hari kita berpuasa di bulan Ramadan dan 5 hari berlalu. Malam ini malam ke-6. Okay, are you ready guys? Semua dah bersedia? Buka Al-Quran, cari surah At-Takwir. Selepas surah Abasa, juzuk Amma ataupun juzuk 30. Ya, kita akan baca sama-sama. Kemudian saya akan baca terjemahan. Dan selepas itu kita akan sama-sama tadabbur. Okay, ready? Alhamdulillah. Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Mengasihani, apabila matahari digulung. Apabila matahari, sekejap ya, itulah maksud dia ni. Apabila matahari digulung.
dan apabila bintang-bintang gugur berselerakan, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa, dihancurkan menjadi debu, dan apabila unta-unta yang bunting terbiar, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan, dan apabila lautan meluap-luap menggelegak bercampur baur, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, dengan dosa apakah ia dibunuh, dan apabila surah-surah amal, surat-surat kitab-kitab amal dibentangkan, dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya, dan apabila neraka dinyalakan menjulang, dan apabila syurga didekatkan. Setelah semuanya itu berlaku, tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya, dan malam apabila ia hampir habis, dan siang apabila ia mulai terang. Sebenarnya Al-Quran itu sungguh-sungguh kalamullah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia, yang kuat gagah lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arash, yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat lagi dipercayai. Dan sebenarnya sahabat kamu yakni Muhammad itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah ia seorang yang gila seperti yang kamu tuduh. Dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan, kerana demi sesungguhnya Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Dan bukanlah Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Dan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi sekiranya kamu masih menyeleweng daripada jalan Al-Quran? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam, iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu apapun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, sama ada sahabat-sahabat di TikTok, adik, kakak, anak-anak, ibu ayah, suami isteri, nenek atuk, muslimi-muslimat, hajah haji, subhanallah, sahabat-sahabat di page rasmi Ustazah Asma Harun, marilah sama-sama kita tekan butang share untuk sebarkan lagi perkongsian pada malam ini, iaitu tadabbur surah At-Takwir, juzuk yang ke-30 ataupun juzuk amma. Teruskan tengok likes kita dah 251 like. Kita nak target 1 juta juga ni malam Ramadan. Hadiahkan likes anda. Teruskan bagi emoji, teruskan komen, sebab semua itu membantu engagement naik. Terima kasih yang bagi star, terima kasih yang bagi gift. Star akan bertukar menjadi satu infak. Mudah-mudahan Allah gandakan lagi rezeki kalian dunia dan akhirat. Okey, sekarang kita fokus kepada inti perbincangan kita, iaitu tadabbur surah At-Takwir. Ia merupakan surah yang ke-81. Surah yang ke-81 dan susunan Al-Quranul Karim. Ia merupakan surah Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bermaksud bila sebut surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, ia berkisar tentang akidah, tentang tauhid. Bila sebut akidah, kita perlu terbayang tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, iaitu percaya dan yakin. Yakin pula ada 3, kan? At-tasdiqu biqalbi, membenarkan di dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dan kita ikrar, kita sebut dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan kita beramal dengan jawarih. Jawarih ini adalah anggota badan. Barulah sempurna keimanan kita. Kalau orang kata saya beriman bahawa solat itu wajib, tapi belum masa lagi saya nak solat, maksudnya iman dia belum sempurna dan dia belum betul-betul percaya. Kalau dia betul percaya tentang kewajipan solat, itu wajib, dan jika tidak solat maka boleh terbatal syahadahnya, dan orang yang tidak solat dia punya azab sangat dahsyat, bla 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 bla, maka dia pasti solat.
Tapi jika mulut saja kata yakin, saya percaya solat itu wajib, tapi dia tak solat, bermaksud dia ada krisis kepercayaan. Dia ada masalah dengan keyakinan. Sebenarnya dia tidak betul-betul yakin. Kalau betul yakin, dia pasti akan solat. Wanita yang belum menutup aurat ataupun tutup aurat, baru je start separuh-separuh, maksud keyakinan pun belum mantap, bimbang mati dalam keadaan tidak beriman dengan sebaik mungkin. Ini bukan judge ya. Jangan kata ustazah menghukum sekian-sekian, tidak. Tetapi itulah kaedah Islam mengajarkan kita. Sebab Islam ini very clear, jelas sangat. Tak ada sama-sama. Mana yang haram-haram, mana yang wajib-wajib, mana yang harus-harus, mana yang makruh-makruh, mana yang dosa-dosa, pahala-pahala. Clear. Jadi manusia saja yang campur aduk dosa dan pahala, baik dan buruk, hitam dan putih. Masya Allah. Dan banyak buat perkara yang untuk menyedapkan hati. Contoh ya, dia melakukan kemungkaran dalam mencari rezekinya. Dia cari rezeki tapi dengan cara murka, dengan cara bermaksiat, buat sesuatu yang Allah larang. Lepas tu dia nak sedapkan hati, dia banyakkan sedekah, dia gembirakan hati ibu ayah. Lepas tu dia rasa macam okey, boleh cover lah tu. Lalu keluarlah ayat, walaupun dia macam tu, tapi dia dengan mak dia bagus. Belum tentu pun orang ni boleh baik macam tu dengan mak. Yang penting suami saya redha. Biarlah netizen cakap apa, tapi suami saya okey. Nampak tak? Itu di antara fitnah dan ujian akhir zaman, mencampur adukkan putih dan hitam, baik dan buruk, maksiat dan juga ibadat, dosa dan pahala. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian yang saya hormati lagi kasihi. Baik, surah At-Takwir adalah surah yang ke-81 dan ia merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Jadi ia berkisah tentang rukun iman. Saya jelaskan apa itu iman tadi. At-tasdiqu biqalbi, apa yang diyakini di hati. Al-iqraru bilisan, dan disebut pada lidah. Wal-amalu bijawari, dan dia perlu disusuli dengan amalan dengan perbuatan. Barulah sempurna iman. Jadi bila sebut ba'akidah beriman, kita terbayang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah At-Takwir yang bawa masuk menggulung, apa maksud menggulung? Nanti kita tengok. Muslimin-muslimat, ia berkisah tentang keadaan huru-hara kiamat. 6 peristiwa yang akan berlaku sebelum tiupan sangkakala dan 7 peristiwa selepasnya. Masya Allah. Kita tengok sampai mana yang kita dapat. 10.45 kita akan berhenti, lebih kurang. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita boleh tengok. Kita akan mula sekarang tadabbur per ayat. Okey, kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Idza syamsu kuwirat, ingatlah apabila matahari telah digulung. Apa maksud matahari telah digulung ni? Tuan-puan, sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak. Apa maksud matahari digulung? Tuan-puan sekalian, kalaulah kita buat majlis, kita hampa tikar, lepas dah siap majlis, kita gulung tikar, betul tak? Betul tak kita akan gulung? Betul Encik Suami kan? Apa maksud bila kita dah gulung tikar? Maksudnya majlis dah selesai. Betul? Majlis dah selesai dah. Majlis dah ditutup dah. Tutup cerita dah. Ada orang main lambat tak dapat dah tikar dah gulung dah. Apabila matahari digulungkan, bermaksud matahari telah selesai menjalankan tugasnya. Matahari sudah tidak ada fungsi lagi. Matahari digulung, bermaksud kiamat berlaku, dunia akan musnah. Mana boleh bumi ini tanpa matahari? Tak boleh. Macam tak ada hidupan, tak ada semualah, oksigen tak ada, semua rosak sistem. Jadi tuan-puan sekalian, itu salah satu maksud. Kita akan tengok lagi. Subhanallah, di sini kita melihat gambaran keadaan kiamat, satu keadaan yang berubah sama sekali dari yang biasa. Mula-mula diterangkan bahawa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaknya erti yang dapat kita ambil daripada kata-kata kuwirat itu sendiri. Tergulung atau digulungkan, makna digulung ialah apabila tugasnya telah habis dan dia tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ini menjadi gelap gelita dan kacau bilau. Tuan-puan sekalian, okey.
Bayangkan ya, kalau orang lelaki, encik suami saya, dia pakai, ya, encik suami saya ada kepala, ada kat depan ni. Lepas tu dia pun pakai kopiah dia. Lepas tu dia pun gulung serban. Dia gulung serban. Apa yang akan berlaku? Serban itu akan melilit di kepala dan akan menutupi bahagian kepalanya. Betul tak? Betul ke? Betul kan? Jadi yang dilihat adalah serban, jadi rambut dia tu semua dah ditutup. Itu juga membawa maksud apabila matahari digulung, seolahnya matahari akan ditutupi dengan sesuatu, digulungkan dengan sesuatu, maka ia tidak mengeluarkan cahaya lagi. Itu sebahagian lagi maksud yang diberitahu oleh para alim ulama tafsir. Masya Allah. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Dan apabila bintang-bintang telah gugur, menurut tafsir yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahak, diterimanya dari Ibnu Abbas akan terjadinya bintang-bintang itu gugur dari tempatnya kerana ia laksanakan di peliti yang tergantung di antara langit dan bumi, diberi rantai dari nur cahaya, dan rantai cahaya itu terpegang di lengan malaikat-malaikat yang terdiri pada nur pula. Kata riwayat, bila tiupan serunai sang kekali yang pertama telah kedengaran, matilah segala yang bernyawa, baik di bumi atau di langit, dan malaikat itu pun turut mati sehingga terlepaslah rantai dari tangannya. Maka bintang-bintang itu tidak terkendali lagi, tidak diuruskan lagi, tidak dipegang lagi, sehingga terpelantinglah dia ke mana sahaja. Cerita yang demikian seperti lalu tentu ditolak oleh orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Tapi apabila disesuaikan dengan pendidikan ilmu yang sejati, dapatlah kita memahamkan, dipandang dari segi daya tarik menarik. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, kalau kita tengok berkaitan dengan ayat bintang yang berjatuhan ni, antaranya adalah Ar-Rabi' bin Anas berkata, ketika orang-orang sedang di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bintang-bintang berjatuhan. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba gunung-gunung jatuh ke permukaan bumi. Maka bumi pun bergoncang, bergetar dan kacau bilau. Jin meminta tolong kepada manusia, manusia meminta tolong kepada jin, binatang ternak, burung-burung dan binatang buas saling berhamburan, sebahagian bercampur dengan yang lainnya. Ini keadaan yang sangat huru-hara, tuan-puan sekalian. Okey, sekarang semua dekat mana? Mungkin ada yang kat luar, ada yang dalam kereta on the way balik pada masjid, mungkin ada yang duduk dalam rumah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ke atas langit, nampak tak bintang? Encik, ada bintang tak hari ni? Cuba tengok jap semua, saya nak tengok jap ada bintang tak? Tak ada bintang. Ada bulan, anak bulan. Yelah, anak bulan. Tak ada bintang. Okey, semua dah kita tengok bintang. Saya memang kena bangun sekejap. Memang dalam keadaan yang okey. Nampak tak bintang-bintang kat kepala? Tak ada bintang. Dari Brunei, Pulau Pinang hujan. Keluar Terengganu dah. Saya orang Terengganu ya. Hujan. Tak ada bintang. Nampak bulan je hari ni. Subhanallah. Tahu apa sekian? Semua, kalau kita semua sedang memandang ke bulan, maksudnya kita serentak. Sedang, walau di mana anda berada, di Brunei ke, di Malaysia ke, di Thailand ke, di Indonesia ke, di Singapura ke, sebab itu biasa yang hadir kuliah. Di mana lagi anda berada, di semua negeri di seluruh Malaysia. Kalau sekarang kita semua pakat tengok bulan, maksudnya kita sedang bersatu pada pandangan yang satu. Masya Allah. Sama-sama memandang satu tempat, iaitu bulan. Betul atau tidak? Ya, kita memandang bulan yang sama. Kemudian kita mempunyai seia, sekata, sehati, sejiwa sampai ke syurga, insya-Allah. Ya, kita di bawah langit yang sama. Kita memandang bulan yang sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada bintang dan bulan. Oh, dari Thailand. Masya Allah, ada yang dari Thailand. Tu saya kata. Masih dibuat langit yang sama. Masya Allah, masih di atas tanah yang sama. Dan kita semuanya sama, tak ada beza. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling takwa. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan dimata Allah sekalian, budaya kita, masyarakat Melayu kurang
tengok bintang. Tetapi kita kena faham bahawasanya Al-Quran ini peringkat awalnya diturunkan kepada kaum Quraisy ataupun kaum Arab. Kaum Arab, bangsa Arab. Kita tahu first bangsa yang mendengar Al-Quran adalah bangsa Arab. Dan dikatakan kenapa kan Nabi diutuskan di kalangan bangsa Arab? Kerana sekiranya bangsa Arab dikendalikan ataupun diuruskan ataupun ditundukkan, maka bangsa-bangsa lain lebih mudah. Kerana kedegilan ataupun kekerasan ataupun kuatnya berpegang kepada tradisi nenek moyang sangat-sangat karat. Nak kata sangat-sangat teguhlah mereka ni. Mereka ni adalah satu bangsa yang sangat susah untuk diubah. Jadi kalau Nabi SAW diutuskan kepada bangsa yang paling susah, maka bangsa lain lebih mudah. Sahabat-sahabat, budaya ataupun kebiasaan masyarakat Arab adalah, kalau siapa biasa tengok rumah orang Arab, Mekah, Madinah, di Mesir, mana-mana hampir sama, rumah mereka tak ada bumbung. Rumah kita kan ada bumbung. Bumbung zinc lah, bumbung macam-macam lah kan. Rumah kita kan ada bumbung. Rumah mereka petak je, petak. Mereka tak ada bumbung. Walaupun banglo rumah orang kaya ke, rumah pangsa ke, rumah teres ke, jangan rumah teres. Okey. Jadi memang rumah mereka atas memang petak je. Jadi mereka boleh jemur kain kat atas, mereka buat aktiviti, kadang mereka menanam pokok. Dan apa yang mereka paling suka, kalau pada zaman Nabi, mereka akan lepak di tengah malam dan memandang ke langit untuk menikmati keindahan bulan dan bintang. Jadi itulah kerja kojo malam-malam tengok bintang. Tak ada bintang pun tengok. Itu adalah hiburan mereka. Jadi bila ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan perkataan dan apabila bintang-bintang telah gugur, mereka bayangkan ayat ini sangat dahsyat sebab mereka menikmati keindahan bintang. Tapi bila membayangkan bintang yang dipandang begitu indah, cantik dan mendamaikan itu akan jatuh berguguran, jadi jiwa mereka bila dengar ayat ini terus gemetar, bagi nak pecah dada bila dengar. Subhanallah, suatu yang dia suka yang indah tiba-tiba akan jatuh dan menghancurkan bumi ini. Masya Allah, apabila bintang-bintang telah gugur. Dan sebagaimana diberitahukan berdasarkan tafsir Al-Asari ini, bintang-bintang ini dipegang oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan memegang bintang-bintang. Maka apabila tiupan sangkakala pertama ditiup, maka apa yang berlaku? Matilah jua malaikat yang bertugas memegang bintang, maka terlepaslah bintang tersebut lalu jatuh ke bumi. Okey, ayat ketiga. Dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan. Bumi adalah salah satu daripada bintang-bintang itu. Kalau berjuta bintang yang lain sudah berjatuhan dari garis edarnya, tentulah bumi sendiri pun telah masuk dalam kekacauan itu. Dan gunung-gunung yang ada di bumi pun tidak ada ertinya lagi. Dia pun sudah menjadi sama rata dengan bumi. Di dalam surah An-Naba yang lalu dibayangkan bahawa gunung-gunung sudah berkeadaan laksana fata morgana belaka, disangka air padahal bukan air. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, itulah yang berlaku apabila bintang-bintang, apabila unta-unta bunting dan apabila lautan dipanaskan. Okey, bumi bukit Bukau Gunung Ganang akan jadi hancur sehancurnya. Kalau dalam surah An-Naba, dia berterbangan seperti debu, seperti kapas. Padahalnya kalau kita tengok binaan yang paling besar di dunia ini adalah gunung. Tidak ada binaan yang lebih besar pada gunung. Pokok paling besar pun tidak. Memang kalau kita tengok berada di atas darat, yang paling besar adalah gunung. Maka gunung itu boleh jadi hancur seperti debu. Tuan sekalian, debu kita tak boleh nampak. Kan dah boleh nampak debu? Yelah, kalau pasir tu boleh nampak. Ini dalam udara kita ada debu. Nak katanya hancur sehancurnya. Begitu mudah bagi Allah. Dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan. Ayat yang keempat. Tuan-puan sekalian, di antara harta yang paling berharga bagi orang Arab adalah unta yang bunting. Maksudnya dia telah pun mengandung, syarat mengandung. Terima kasih yang TikTok
dah 421k likes. Teruskan bagi like, kita nak target 1 juta. Akan membantu engagement. Terima kasih di page 1,500 yang hadir. Sekarang lebih kurang 3,700 yang hadir. Jom kita naikkan lagi kuliah kita ni, ahli majlis kita sampai 4,000 lebih, insya-Allah. Kita usahakan sama-sama supaya kita menyebarkan majlis ilmu kita. Terima kasih bagi gift non-stop, masya-Allah, barakallah, bagi star dan sebagainya. Moga Allah gandakan rezeki kalian dunia dan akhirat. Terima kasih yang buat apa saja membantu engagement kita, bagi like lah, bagi komen lah, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan, bayangkan ya tuan-puan sekalian, harta yang paling berharga bagi orang Arab ketika itu adalah jika dia ada seekor unta betina yang mengandung. Kalau dijual, itulah paling mahal. Kalau kita sekarang, harta yang paling berharga apa dia? Emas, gelang. Kalau kita kata, oh ini emas apa? Sebut pula jenama yang terkenal. Dikenali, oh ini cantik ni, design luar negara, international design ni. Oh lagilah kita akan rasa ia bernilai tinggi. Tapi pada zaman tersebut, harta paling bernilai dan kalau nak dijual paling mahal, iaitu unta betina yang sedang bunting, yang sedang mengandung. Bayangkan kerana huru hara dan kedahsyatan kiamat, maka harta yang paling berharga itu pun dibiarkan saja. Kita bayangkan macam ni je lah. Jika berlaku peperangan, jika berlaku perang, tuan-tuan sekalian, jika berlaku perang, kan tiba-tiba dengar kapal perang sampai, lepas tu turun gerombolan askar perang ni, musuh ni. Lepas tu apa yang kita buat? Agak-agak. Lepas tu keluarlah pengumuman rasmi melalui TV ataupun radio, sekarang semua bergerak ke hutan sekian-sekian. Bergerak ke hutan sekian-sekian. Yang berada di daerah ini sila bergerak ke sekian-sekian, di camp sekian-sekian ataupun di hutan sekian-sekian. Di sana akan adanya askar-askar berjaga. Tuan-tuan sekalian, anda tidak ada masa lagi sebab musuh telah pun mendekati kurang daripada 1 km saja. Apa yang berlaku masa tu? Kita ada lembu ke, kambing ke, biri-biri ke, unta ke, kita ada rumah cantik ke, ada kebun ke, ada kedai ke, ada restoran ke. Bila dah dengar dentuman dum 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 dum, dentuman apa? Bom ke apa ke, apa yang akan berlaku? Kita akan lari sekuatnya, kita tinggalkan semua. Bahkan jika ada bom, mungkin ketika itu kita akan tinggalkan keluarga kita pun. Sebab apa? Ketakutan yang teramat membuatkan kita hilang kemampuan berfikir. Lepas dah kita selamatkan diri, baru kita teringat. Macam mana anak aku, suami aku, macam mana ni, baru teringat. Tapi masa terkejut dengan dentuman tu, kita hanya tahu nak lari. Ketakutan yang menguasai seluruh diri kita. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, apabila unta-unta bunting telah dibiarkan, maksudnya harta yang berharga telah dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Itulah gambarannya. Subhanallah. Dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Ayat yang kelima surah At-Takwir. Allah berfirman, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan. Tuan-puan sekalian, kalaulah kita masuk ke dalam hutan, kita suka hiking, ada jumpa tak binatang buas? Tak jumpa. Ada jumpa singa, ada jumpa harimau. Apa lagi binatang buas? Ular mungkinlah ada. Ya. Binatang buas apa lagi? Gajah apa semua. Lagi-lagi kalau hiking tu kawasan laluan biasa dah manusia lalu, lagi susah nak jumpa. Tapi kalau kita masuk ke betul-betul hutan belantara, yang mana itu tempat mereka, mungkin kita akan jumpa lah. Tapi kalau kawasan hiking yang dah biasa, kita tak jumpa dah binatang buas ni. Binatang buas ini, dia punya sense deria dia lagi kuat daripada binatang yang hidup sekeliling kita ni. Dan mereka adalah binatang yang tak selesa dengan kehadiran manusia. Bukan macam kucing yang suka hidup dengan manusia. Kan kambing, lembu, ayam, itik memang hidup di sekeliling manusia. Ini binatang buas. Tetapi apabila binatang buas berkumpul bersama dengan manusia, bayangkan binatang juga hilang akal dia. Binatang tak ada akal, ada fikiran. Okey, hilang fikiran dia. Dan manusia pun sebelum itu takut dengan binatang buas. Tetapi kerana kedahsyatan huru-hara kiamat, maka saling berkumpul. Binatang, manusia, jin saling berkumpul.
Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana. Masa tu dah hilang dah rasa takut pada ular ke, pada singa ke, pada harimau ke. Masing-masing binatang pun ketakutan. Bahkan sens binatang terhadap apa yang akan berlaku pada bumi lebih awal daripada manusia. Ikan-ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, binatang yang melata telah mula rasa terlebih dahulu sebelum manusia. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan sekalian, disebutkan surah At-Takwir ini adalah surah yang sangat jelas memberi gambaran huru-hara kiamat. Siapa yang nak memahami dan menghayati ataupun membayangkan, mendalami ilmu berkenaan dengan hari kiamat, kena mentadabbur dan belajar tentang surah At-Takwir ini. Masya Allah. Okay, kita sambung lagi. Dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan, dan apabila lautan telah menggelegak, tuan-puan sekalian, menggelegak atau mendidih airnya melimpah keluar kerana terlalu panasnya, sehingga menurut satu tafsir dari Al-Dhaha dan Mujahid, demikianlah mendidihnya, sehingga air sungai dan danau-danau yang tawar telah dinaiki oleh air laut yang mendidih itu. Masya Allah. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menggambarkan keadaan pada waktu itu demikian, adalah 6 hari yang hebat sebelum berdiri kiamat itu. Sedang manusia bermudir ke hilir dan di dalam pasar tiba-tiba padam cahaya matahari dan jelaslah cahaya bintang-bintang. Mereka pun jadi tercengang dan merasa dahsyat. Sedang mereka terbingung-bingung sedemikian rupa, tiba-tiba bintang-bintang itu pun berkisar dari tempatnya dan berjatuhan. Ketika masih terbingung ketakutan, meluncurlah gunung-gunung merata ke atas bumi. Maka bergeraklah bumi, bergoncang dan terbakar. Kemudian menjadi abu semua. Semua menjadi bingung, kehilangan akal sehingga manusia mencari jin dan jin mencari manusia. Bercampur aduklah binatang jinak, binatang liar, segala serangga dan burung-burung beruntung yang setengah kepada yang setengah lainnya. Itulah dimasukkan dengan binatang-binatang buah dikumpulkan. Lalu berkatalah jin kepada manusia, kami akan pergi menyelidiki apa yang terjadi, tinggallah di sini. Lalu jin itu pun pergilah menyelami laut, tapi mereka segera keluar sebab laut sudah menjadi api yang menyala-nyala, dan seterusnya. Tentu saja hal ini adalah gambaran zaman yang akan kejadian yang akan berlaku. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok, laut adalah tempat yang sejuk. Kalau pergi bawah lagi, deep lagi sejuk. Suhu yang tidak boleh manusia hidup. Itulah sifat laut. Tetapi kita dapati ada di bahagian tertentu di bawah laut sana ada api yang menyala-nyala. Tuan-puan boleh Google, boleh tengok, boleh search. Kan, anda akan jumpa bagaimana di bawah kedalaman laut ada api yang menyala-nyala. Ada lahar gunung berapi yang mengeluarkan api tetapi di bawah laut, di dalam air. Nak bagi tahunya betapa kepanasan tu. Kalau kita 100 darjah tu dah panas sangat dah. Ini mungkin 300 darjah kot. Sebab api dan lahar itu tidak terpadam walaupun berada di bawah lautan yang begitu luas. Bayangkan, air tidak boleh memadam api itu. Boleh search dalam internet. Tuan-puan sekalian, saya dah tengok berapa kali. Kita rasa benda tu mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Dan apabila berlakunya kiamat, tuan-puan sekalian, maka seluruh lautan menggelegak kepanasan. Manusia, binatang, huru-hara tak tahu nak lari ke mana sebab bumi telah pun dah bergulung sebab gunung bukit bukau telah diratakan. Binatang semua berkumpul. Lepas tu jin pun berkata, tunggu nak kita tengok laut. Mungkin masing-masing fikir kalau bumi telah start selamat, mungkin kena pergi ke laut. Tapi rupanya laut telah pun menggelegak. Jadi ke mana lagi nak lari, tuan-puan sekalian? Darat, laut, itu sahaja pilihan kita ada. Subhanallah. Manakala udara pun tidak selamat. Kerana apa? Sedang berjatuhannya bintang-bintang. Tuan-puan sekalian, berapa jumlah bintang? Zillion, infinity. Bukan billion, bukan million, bukan billion, bukan zillion, tapi infinity. Tak boleh dikira. Allahu Akbar. Ayat yang ketujuh. Dan apabila diri-diri manusia telah dipasangkan. Di dalam ini tertulis nufus, kata jamak dari nafs. Dan nafs ini berarti juga diri manusia. Yang dikatakan diri manusia adalah gabungan
Di antara roh dengan jasmaninya. Maksudnya, ini adalah permulaan. Ayat ke-7, permulaan menggambarkan apa yang berlaku setelah sangkakala. Okey, 6 ayat terawal adalah menceritakan 6 situasi berlaku ketika tiupan sangkakala. Ya, apakah yang akan berlaku pada ketika tiupan sangkakala yang pertama? Iaitu daripada ayat yang pertama, iaitu matahari digulung. Kita dah beri gambaran dah. Ada yang baru masuk apa maksud matahari digulung. Kita dah jelaskan daripada awal tadi. Subhanallah. Yang kedua, apabila bintang-bintang telah gugur, matahari akan digulungkan oleh Allah. Kemudian bintang-bintang akan berguguran. Ini ketika sangkakala yang pertama. Dan apabila gunung ganang dihapuskan, diratakan, dihancurkan oleh Allah. Dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan, kita dah jelaskan maksudnya. Dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, jin, manusia, binatang buas yang tak biasa berkumpul, tak biasa berkomunikasi, semua berkumpul ketakutan. Tak rasa takut dah pada singa ke buaya pun tak takut dah. Sebab buaya pun dah kadang ketakutan. Dan apabila lautan telah menggelegak. Jadi 6 peristiwa tersebut, keadaan itu berlaku ketika sangkakala pertama. Masya Allah. Terima kasih sahabat bagi gift. Ada pelita, ada bagi kita api. Masya Allah, barakallah. Okey, tuan-puan dimata Allah sekalian. Ayat seterusnya menggambarkan apa yang berlaku selepas sangkakala. Okey, tengok ayat ke-7. Dan apabila diri manusia telah dipasangkan. Maksudnya ketika ini manusia dikembalikan semula, digabungkan semula, dipasangkan semula dengan roh masing-masing. Jasad dan roh kembali bersatu. Subhanallah. Kelak kalau kiamat telah datang akan berbunyi surunai sangkakala kedua. Kali yang pertama mematikan makhluk hidup yang masih ada. Dan yang kedua membangkitkan segala yang mati untuk dihidupkan kembali di alam yang lain, iaitu alam akhirat. Maka dibayangkan dalam ayat ini bahawa diri manusia ataupun nufus akan dipasangkan kembali. Jasmani dipasangkan kembali dengan rohani untuk menghadapi hidup yang baru. Ini adalah tafsiran daripada Ikrimah. Okey, ayat yang ke-8. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup telah diperiksa ataupun telah ditanya. Sebagaimana telah kita maklum dan telah banyak bertemu ayatnya dalam Al-Quran, telah pun kita huraikan dan tafsir dari juz-juz yang telah lalu. Di zaman jahiliah, bangsa Arab sering menguburkan anak perempuannya hidup-hidup kerana mereka rasa malu beroleh anak perempuan. Maka di hari kiamat kelak mereka akan diperiksa. Tuan-puan sekalian, itu di antara kejahilan Arab jahiliyah. Mereka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Ada beberapa kisah yang sangat menyedihkan. Kan si ayah ni sayang anak ni. Sayang sangat si anak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kisah ini pernah ditanyakan. Oh, terima kasih Encik. Encik tolong tap-tap ya. Like TikTok. Masya Allah, terharunya encik suami saya. Daripada tadi saya kan dah buat apa. Rupanya like banyak-banyak ni encik suami juga. 600,000 like. Punyalah support. Kasih banyak. Dia tahu isteri dia memang sedang ngantuk dan penat. Masya Allah, barakallah, terima kasih. Ya, tap-tap sampai 1 juta, jom. Sebagai support majlis ilmu. Masya Allah, barakallah. Okey, sekarang dah 2,700 kehadiran. 3,700. Nak 3,000 je lagi untuk 4,000 lebih. Jom. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Nak cerita apa? Saya sebut pasal apa tadi? Pasal Arab jahiliah. Ada satu kisah ni, Masya Allah. Seorang lelaki ni bertanya. Sebab dia pernah buat ketika jahiliahnya dia pergi bercerita. Saya tak ingat. Dia meluahkan pertanyaan ni kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar. Macam itulah. Ataupun kepada Rasulullah. Dia ceritakan apa yang dia buat ketika zaman jahiliah dulu. Okey, masa anak perempuannya lahir dan terus jatuh sayang, tuan-puan sekalian, maka dia mengambil keputusan dengan isterinya untuk menjaga anak perempuan ni. Tetapi dia berusaha supaya anak perempuan ini dilihat sebagai lelaki. Dipakaikan pakaian lelaki, kan? Dibesarkan seperti mana budak lelaki, dicorakkan dengan kasar. Tetapi sifat keperempuanannya tetap jelas kelihatan. Sehinggalah dicakap-cakap oleh orang sekeliling, ditanya-tanya oleh jiran-jiran. Akhirnya satu hari, si ayah ni dengan sedih hati meminta isterinya menghias cantik-cantik.
Hias cantik-cantik si anak ni. Cantik-cantik hias. Bersihkan, dirapikan. Lepas tu si isteri ni tak ada rasa syak apa, ingat suami nak bawa pergi jalan-jalan. Tetapi rupanya suami ini, si ayah ini dengan rasa sedih, rasa pilu, lalu dia galikan kubur, dia galikan lubang. Lalu si anak kecil ini bertanya, si ayah buat apa? Kan lapkan air peluh. Allahu Akbar, tak dibayang, memang sedih sangat. Kenapa ni bawah terik matahari di padang pasir, gali lubang. Si ayah terus gali dan meminta anak tu masuk ke dalamnya. Lalu dikambuslah anak itu hidup-hidup. Dan keadaan bernyawa dan keadaan hidup-hidup dikambus, sehinggalah suara anak itu tidak kedengaran lagi. Anak ini bertanya, salah apakah dia? Kenapa? Allahu Akbar, sedihlah. Bayangkan ya tuan-puan sekalian, itu yang berlaku pada Arab Jahiliyah. Dan ini dirakam di dalam Al-Quran bagaimana ya wajah-wajah ibu bapa pada zaman Arab Jahiliyah ni sebelum diutuskan Nabi ni. Bila lahirnya anak perempuan, wajah mereka merah padam, hitam. Merah padam. Sebab apa? Anak perempuan dianggap bala. Dianggap membawa kemusnahan, membawa keburukan bukan hanya kepada keluarga tetapi juga keburukan kepada kampung. Allahu Akbar, sedih. Tuan-puan sekalian, itulah realiti yang berlaku. Subhanallah. Dan dalam bangsa-bangsa lain ketika itu, bukan bangsa Arab saja, memang wanita dianggap sebagai alat pengurus rumah tangga, dianggap hina, jijik, tidak ada nilai. Wanita dianggap makhluk yang tidak sempurna, yang cacat. Kalau sempurna jadi lelaki, cacat jadi perempuan. Dan ia ditindas, tak ada hak, dibunuh, nyawanya tidak ada erti. Kalau seorang ibu melahirkan anak, anak jadikan ibu tu sebagai hamba. Dan kehidupan begitu berjalan dalam tempoh berabad lamanya. Dan sehinggalah Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW, telah menaikkan kedudukan wanita setinggi-tinggi dan semulia-mulia. Bahkan dalam hadis ataupun dalam khutbah terakhir Nabi SAW di Jabal Rahmah, subhanallah, ketika haji wada, haji perpisahan, sebahagian besar 80% pesanan di dalam khutbah terakhir Nabi berkenaan dengan jagalah perempuan, hormatlah perempuan, sayangilah perempuan, peliharalah perempuan, tunaikanlah hak perempuan dan sebagainya. Islam telah mengangkat martabat wanita sehingga kan ada kedudukan wanita lebih daripada lelaki. Satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang perlu aku berbakti? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Bapamu." Subhanallah, muslimin muslimat. Dan wanita diberikan kedudukan yang sama. Sebab tu dah aku sebut, lelaki yang beramal soleh, perempuan yang beramal soleh, lelaki yang taat, perempuan yang taat, disamakan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang kata Islam adalah agama yang diskriminasi antara lelaki dan perempuan, itu adalah fitnah. Sedangkan Islamlah yang telah memberikan hak wanita melebihi daripada yang ada dalam agama-agama dan juga fahaman-fahaman yang lain. Masya Allah. Undang-undang terhadap wanita begitu jelas dan begitu banyak. Bahkan dalam Al-Quran ada surah khas yang bernama surah An-Nisa. Subhanallah, tuan-tuan, ada surah An-Nur menceritakan tentang hak-hak wanita. Sebab itulah hanya orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak memahami, menerima kata-kata bahawa Islam ini agama yang tidak yang diskriminasi wanita. Masya Allah. Nabi Muhammad lah yang membela. Islam lah agama yang membela wanita-wanita di dunia ini. Tak kira lah wanita Islam ataupun wanita tidak Islam, perlu dibela dan dilindungi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi bila kita tengok, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup telah ditanyakan, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, lantaran dosa apakah dia dibunuh? Itulah anak kecil yang sedang ditanam hidup-hidup, lalu bertanya, wahai ayah, kenapa ayah? Apa salahku wahai ayahku? Subhanallah. Dan si ayah dengan air mata terus kambus sampai tidak ada lagi suara yang memanggil namanya. Allah Akbar, sedih. Mereka akan ditanyai gerangan apakah
Sebabnya kaum ayah sampai hati menguburkan mereka ke bumi dalam keadaan hidup. Tentu saja mereka sebagai saksi dari perbuatan kejam ayahnya. Menurut penasiran Asy-Syihab, pertanyaan dihadapkan kepada yang teraniaya, iaitu anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu sendiri, sedang di hadapan orang yang mengenainya dan menguburkannya, supaya lebih terasa berat dan besarnya dosa yang telah diperbuatnya. Akan terasa sendirilah kepadanya bahawa bukanlah anak yang ditanya itu yang akan dapat menjawab pertanyaan itu, kerana bukan dia yang bersalah, melainkan dirinya sebagai pembunuh lah yang mesti dihukum berat, iaitu si ayah. Menurut Asy-Syihab, cara yang seperti ini namanya istidraj, iaitu membawa bicara kepada suatu suasana di mana orang yang bersalah merasakan diri sendiri kesalahannya dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak bersalah. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita yang saya cerita tadi sebenarnya memang berlaku, peristiwa tersebut dengan Nabi SAW. Mari kita baca ya. Daripada Ad-Darimi meriwayatkan di dalam musnadnya bahawa pada suatu hari seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. Seorang lelaki datang jumpa Nabi menghadap Rasulullah dan menceritakan betapa dahsyatnya perbuatannya di zaman jahiliyah. Tadi kan saya kata saya tak pasti kisah ni berlaku pada sahabat Nabi ataupun pada Nabi. Ya, ia berlaku pada Nabi. Katanya, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami ini penyembah berhala dan keras hati membunuh anak kami. Aku sendiri mempunyai seorang anak perempuan. Setelah dia mulai tumbuh, dia gembira dan lucu, dah mula comel. Subhanallah, suka sekali bila aku panggil. Suatu hari, aku panggil, dia pun datang. Aku bawa, dia pun menurut. Lalu aku bawa ke sebuah sumur tua, kepunyaan kaum kami yang tidak begitu jauh dari kediaman kami. Lalu aku bawa dia ke pinggir sumur itu biar melihat ke dalam sumur. Setelah kepalanya terjulur ke tepi sumur, sumur ini perigi, tuan-tuan sekalian. Terus aku angkat kedua kakinya dan aku lemparkan dia ke dalam. Ketika aku tinggalkan, masih kedengaran dia memanggil-manggil, ayah, ayah, ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini situasi bukan kubur. Okey, memang berlaku juga situasi gali tanah dan tanam hidup-hidup. Tapi cerita ni, ya Allah, cerita ni seorang lelaki yang mengaku depan Nabi apa yang dia buat. Subhanallah, dia besarkan anak perempuan dia sampai anak itu mula tumbuh, mula dah boleh berjalan. Maksudnya bila dipanggil datang. Maksudnya situasi yang mana dah tak boleh sembunyikan dah tubuh badan perempuan yang tidak boleh nak dibezakan, boleh dibezakan dah dengan lelaki. Lalu dia mengajak pergi ke tepi perigi, di dalamnya, kemudian bila sampai di tepi, si ayah ni minta si anak ini intai perigi. Setelah kepalanya terjulur ke tepi perigi, terus aku angkat kedua kakinya dan aku lemparkannya dia ke dalam. Ketika aku tinggalkan, masih kedengaran dia memanggil-manggil, ayah, ayah, ayah. Mendengar cerita itu, dengan tidak disedari menitiklah air mata Rasulullah SAW. Lalu berkatalah salah seorang yang turut duduk dalam majlis itu, sudahlah, engkau telah membuat Rasulullah bersedih hati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia. Dia menceritakan hal itu ialah kerana tekanan batinnya yang sangat mendalam. Maksudnya dia cerita apa kejahatan yang dibuat bukan sebab dia nak buka aib dia, tak. Ini bukan cerita aib ni. Tuan-tuan sekalian, ada setengah orang dibuat keburukan, dibuat kejahatan. Lepas tu dia jumpa kawan ke, sekretaris ke, dia jumpa orang-orang yang tepat untuk dia luahkan sebab dia rasa beban sangat kejahatan yang dia buat ni. Itu bukan buka aib. Buka aib ni cerita cara terbuka, tak kira siapa, itu dilarang. Tapi jika perbuatan kita itu menjadi beban yang sangat berat, menjadi igawan ngeri, mimpi buruk dan sebagainya, maka kita dibenarkan. Sebagaimana seorang lelaki ini, lalu ketika Nabi dah menangis, ada seorang sahabat berkata, dahlah, diamlah kamu telah membuat Rasulullah bersedih hati. Lalu Rasulullah bersabda, biarkan dia menceritakan itu kerana tekanan batin yang sangat mendalam. Lalu Rasulullah SAW bersabda pula kepada orang itu, lanjutkanlah ceritamu. Maka orang itu pun melanjutkan ceritanya kembali dan Rasulullah SAW pun kembali menitikkan air mata.
lebih banyak daripada sebelumnya. Dan orang itu pun kelihatan sekali sedihnya saat bercerita itu. Nampak pada wajahnya penyesalan yang tidak terperi. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Allah telah menghabiskan dosa-dosa zaman jahiliah itu. Dengan masuknya kamu ke dalam Islam, perbanyakkanlah amalmu yang baik. Moga-moga dosa-dosamu diampuni. Orang lain pula yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan dosa serupa itu di zaman jahiliah, disuruh Rasulullah ganti dosa-dosa itu dengan memerdekakan budak kerana orang itu kaya. Ibnu Abbas menceritakan ada orang yang segera menggali lubang di sekitar rumahnya kalau isterinya telah menyatakan sakit akan beranak. Disuruhnya isteri itu melahirkan anak di muka lubang itu. Kalau ternyata lahir anak perempuan, langsung saja masuk lubang dan disegera ditimbuni. Tetapi ada juga di zaman jahiliah itu orang yang tidak menyukai dan sangat benci kepada kebiasaan yang sangat buruk itu. Yang amat terkenal ialah seorang pemimpin Bani Tamim bernama Sya'ah bin Najiyah bin Iqal. Kalau dia tahu ada orang yang berniat menguburkan anak perempuannya, ditemuinya orang itu dan ditebusnya anaknya dengan harta bendanya sendiri. Sehingga tersebutlah dan sejarah bahawa sampai beratus gadis-gadis kecil yang beliau tebus, beliau bayar kepada ayahnya. Anak-anak itu diambilnya sebagai anak dan dipelihara. Sehingga seorang penyair Arab ternama Farazak bin Ghalib, cucu keturunan dari Sya'ah ini, menjadikan perbuatan nenek itu suatu kemegahan bagi kaumnya dan dipujinya dalam syair. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya teringat satu kisah benar dia ceritakan kepada saya langsung. Pengalaman seorang hamba Allah ni cerita kepada saya direct. Dia kata begini, Ustazah, saya ni beliau adalah pengacara sebuah rancangan TV. Dia kata ada satu rancangan ni dia jadi pengacara. Program ni adalah masak-masak dengan mu'alaf, macam tu lah. Saya tak ingat dah program ni bila apa semua. Lepas tu dia cerita, dia kata ada seorang mu'alaf ni cerita kepada dia, tapi cerita ini off record lah. Off record, tak cerita secara terbuka bagaimana dia mula memeluk agama Islam. Dia bukan bangsa Melayu, saya tak sebutlah bangsa kaum apa, tapi bukan kaum Melayu sebelum dia Islam. Dan pekerjaannya sebelum dia masuk Islam adalah seorang pembunuh upahan. Bukan cerita luar negara, ini cerita dalam Malaysia. Maksudnya kerjanya pukul, sepak terajang, gangster sampai bunuh. Bayangkan ya. Dan apa yang berlaku, seolahnya roh-roh tersebut mengganggunya. Selama berbulan-bulan ke bertahun dia tak dapat tidur. Setiap kali tidur dia seolahnya diganggu. Maksudnya orang-orang yang dia bunuh itu menghantuinya semula. Sehingga kan dia tak dapat tidur. Sehinggalah satu hari dia bertemu dengan seorang wanita Islam. Lalu dia bertanya soalan, apa yang boleh saya baca? Boleh tak kamu bagi saya tips ke ataupun apa-apa ayat yang saya boleh baca supaya saya dapat ketenangan? Tahu tak apa yang wanita ini beri? Wanita ini beri zikir yang dirakam dalam Al-Quran, itu zikir Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Subhanallah. Lalu lelaki ini yang ketika itu bukan Islam, belum memeluk Islam, dia pun baca je lah walaupun tak faham maksud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca sampai tertidur dan akhirnya dia dapat ketenangan dan dapat tidur lena. Lalu lelaki ini bertanya kepada perempuan ini, sebenarnya ayat yang kamu bagi tu tentang apa? Lalu perempuan ini setelah sekian lama, sebab dia kata sangat berkesan, dia dapat tidur dah setelah sekian lama tak dapat tidur. Lalu wanita ini jelaskanlah apa maksudnya, ia daripada kisah Nabi Yunus AS, bla bla bla. Lalu lelaki ni kata dia beramal dengan ayat ini tanpa memeluk Islam dah dapat ketenangan. Bayangkan kalau dia masuk Islam dan dia memahami dan beriman dengan ayat tersebut, mesti dia lagi tenang. Akhirnya lelaki ini masuk Islam dan menikahi wanita tersebut. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Dosa apa pun yang pernah dilakukan, seteruk, sejahat, sejijik, sekotor apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada itu. Ini dalam hadis Nabi sebut,
Sekiranya kita melangkah kepada Allah 1 langkah, Allah melangkah kepada kita 1000 langkah. Sekiranya kita mendekati Allah 1 jengkal, Allah mendekati kita 1 hasta. Sehingga kita mendekati Allah 1 hasta, Allah mendekati kita 1 depa. Maksudnya Allah sentiasa mendahului usaha kita. Kita dekat dengan Allah sikit je, tapi Allah dekat dengan kita begitu banyak. Begitulah besarnya kasih sayang dan pengampunan Allah. Dan Allah buka pengampunan dan juga pintu taubatnya, kemaafannya di bulan Ramadan ini seluas-luasnya. Kerana itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita satu peringatan yang sangat tegas, iaitu barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tetap tidak dapat pengampunan Allah, maksudnya dia tidak bertaubat nasuha, dia tak minta ampun sungguh, dia tidak hijrah, dia tidak berubah, dia tetap sama je. Sebelum Ramadan tak solat, masa Ramadan pun tak solat, sebelum Ramadan pun tak tutup aurat, masa Ramadan pun tak tutup aurat, dan dia berniat tutup aurat pun kerana Ramadan je, nanti nak buka balik. Tuan-puan sekalian, jika anda di kalangan yang sebegini, Masya Allah, apa yang Nabi kata, kalau kamu bertemu Ramadan tapi kamu tetap tidak dapat pengampunan Allah, tetap tak taubatan nasuha, tetap tidak hijrah, tetap tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin, meninggalkan larangan Allah sebaik mungkin, maka Nabi kata kamu akan dicampakkan ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah, iaitu syurga Allah. Jadi kita tak boleh ambil mudah, sebab seolahnya Allah dah buka segala pintu kebaikan, pintu pengampunan. Iza jaa Ramadan futihat abwabu jannah. Bila sampai bulan Ramadan, dibuka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka jahanam. Wa susilati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Sampai tahap itulah Allah jadikan Ramadan ini tutup pintu neraka. Nak padam nama-nama di kalangan ahli neraka, nak ditulis sebagai ahli syurga. Tapi tetap tak terpilih, maksudnya teruk sangat kita. Teruk sangat. Kalau bulan lain tidak dapat, kalau bulan Ramadan pun tak dapat, dahsyat sangat, maksudnya kita berada di level yang sangat tenat. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kalau kita tengok ayat ke-10, kita nak habis dah ni. Dan apabila catatan-catatan amal telah dibentangkan, setelah itu buku amalan kita akan dibentangkan. Manusia mula ingat segala apa yang dia buat. Start daripada dia mumayyiz, manusia akan mula ingat satu demi satu apa yang dia buat. Kejahatan yang dia buat, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Dosa dengan manusia mana, orang mana, daripada sekolah menengah sampai universiti, sampai tempat kerja, kan? Barang orang ni mungkin ada ambil pen dekat bank, lepas tu terbawa masuk dalam beg, lepas tu malas nak pulangkan. Boleh jadi masa duduk asrama dulu ambil ubat gigi orang senyap-senyap, mungkin ambil sipur orang senyap-senyap. Itu contoh saja. Itu diceritakan dalam surah sebelum ni. Pada hari ini manusia mula ingat semua yang dia buat. Kita kalau tanya apa yang kita buat bulan lepas, kita tak ingat dah. Isnin 4 minggu lepas apa dibuat, tak ingat dah. Tapi bila hari kiamat berlaku, bila buku amal telah dibuka, kita akan ingat semua apa yang kita buat, tergambar satu demi satu dalam ingatan. Allahu Akbar. Dan apabila langit telah dicabut, dan apabila neraka telah dinyalakan, dan apabila syurga telah dihampirkan, akan tahulah tiap-tiap diri apa amal yang telah disediakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan Puan sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini tentang surah At-Takwir. Walaupun tidak dapat tadabbur per ayat sampai akhir, tetapi insya Allah kita dah dapat pengajaran, dah dapat ilmu sedikit, walaupun sedikit, sebagai ilmu tambahan mencerahkan hati. Sebagai penutup, Tuan Puan sekalian, jika kita orang yang rajin berzikir, ia akan memudahkan segala urusan kita. Urusan apa yang sedang kita buat setiap hari, pekerjaan, perniagaan, masak, kemas rumah, kemas baju, jemur kain, siram pokok, binatang. Maksudnya, di antara orang yang sentiasa diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah adalah orang yang selalu melazimi zikrullah. Jadi tuan-puan sekalian, dalam apa jua keadaan, sedang sedih, down, kecewa, marah, geram, apa sajalah situasi, cubalah
lazimi juga zikrullah. Walaupun ketika sedang dalam keadaan menahan kemarahan tu, zikrullah tu macam tak jadi penyejuk pun, it's okay. Yang penting masa tu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar. Itu contoh ya. Apa sajalah dalam keadaan kecewa, sedih, menangis-nangis, Allah, Allah, Allah. Maksudnya dalam situasi apa pun cuba lazimi apa saja zikrullah, maksudnya menyebut nama Allah. Subhanallah ke, la ilallah ke, Allahu Akbar ke, Masya Allah ke, Allah Allah saja ke, InsyaAllah tanpa dimati Allah sekian. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di radar pertolongan Allah, kasih sayang Allah, pelindungan Allah. Mohon maaf, salam 6 malam yang ke-6 Ramadan. InsyaAllah jangan lupa pagi esok kita bersahur. Jangan lupa esok ada lagi kuliah kita yang ditukar daripada pagi ke malam. Boleh ke boleh? Mungkin ramai lagi yang tak tahu, jadi sebarkan bahawa kuliah kita yang tadabbur pagi tukar ke malam. Sebab saya tengok kehadiran di page ni memang menurun lah. Sebab mungkin ramai lagi yang tak tahu. Biasanya kita dalam 3,000 lebih lah kalau buat pagi. Memang syok buat pagi lah. Subhanallah. Terima kasih Encik Suami. Gini Encik Suami tap. Terima kasih TikTok sebab dah dapat 1.1 million. Terima kasih. Dan terima kasih semua. Jam berapa Ustazah? Kita akan mulakan tadabbur kita jam 9.45. Sepatutnya sampai 10.45, tapi sekarang dah pukul 11. Jadi dah sejam suku macam tu lah. Okey, Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan surah At-Takwir ini menambahkan keimanan, ketakwaan kita terhadap peristiwa yang paling kita takut, iaitu hari kiamat. InsyaAllah. Jadi kita akan buat malam lah, sebab pagi memang kami tak. Pagi minggu ni saja sampai Jumaat ni je. Lepas tu kita malam. Kita buat malam sampai Jumaat malam saja. Sebab kami ada dalam kursus sekarang bermula daripada awal pagi sampai malam. Tapi pagi saya ada pengisian setengah jam. Sepatutnya setengah jam je lah, tapi pagi tak panjang setengah jam, 1 jam secara tertutup itu sebab ia boleh dikawal lah. Tapi kalau macam ni saya susah nak limitkan masa. Barakallahu fiik. Masya Allah. 30 love 30. Itu adalah tagline kita. 30 love 30 itu 30 hari Ramadan untuk habiskan juzuk 30. Kita sangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih yang kata moga Ustazah dapat tidur yang lena. InsyaAllah moga sahabat-sahabat semua juga dapat rehat yang cukup, tidur yang lena dan bangkit kembali untuk tahajud insyaAllah dan juga sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all so much.